TV KPM. Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2022 bersama saya pengacara anda Irfan Syahmi. Untuk hari ini tentunya kita dalam mata pelajaran pengajian kejuruteraan awam untuk calon-calon SPM yang akan ambil SPM tak lama lagi. Jadi sebelum kita teruskan persoalan sekarang ini, siapakah guru yang akan bersama Abang Irfan? Jom saksikan dulu profil guru kita. Itulah dia profil guru kita pada hari ini, Cikgu Siti Intan Safina binti Hasan dari Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar Negeri Sembilan. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Sihat. Baik, terima kasih Cikgu kerana bersama kami pada hari ini. Dan kita tidak berdua saja Cikgu kerana kita ditemani dengan seorang jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Fakri Nizam Adam Idrus dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Selangor Shah Alam. Terima kasih kerana turut serta bersama kami dalam episod kali ini. Jadi cikgu, kita tidak bertiga saja. Kerana kita ada juga murid-murid cikgu yang berada dalam talian sekarang ini. Dah bersedia nampaknya. Jadi apa kata cikgu kenalkan mereka? Silakan. Okey, kita perkenalkan yang pertama iaitu Farzana. Yang kedua adalah Hamsida Akila. Baik. Dan yang ketiga kita ada Syazana. Yang keempat dan yang terakhir adalah Rushdina. Semuanya bunga pada hari ini cikgu. Irfan sebagai kumbang. Okey, baik ditemani oleh 5 bunga. Okey, jadi untuk hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran pengajian kejuruteraan awam. Ya, betul. Topiknya apa cikgu? Okey, topiknya tentang perabot jalan. Jadi Irfan pun dah tak sabar. Apa kata kita mulakan kelas? Silakan. Okey. Untuk kali ini kita mulakan dengan perabot jalan. Apa itu perabot jalan? Apa itu perabot jalan? Apa itu perabot jalan? Selama ni kita tahu perabot dekat rumah je. Betul. Boleh tak siapa-siapa bagi tahu saya apa itu perabot jalan? Adakah dia ada kaki dan berjalan? Ya, Silakan. betul. Ya, Dina. Perabot itu macam yang dekat atas jalan tu ke cikgu? Macam tanda ke, tanda-tanda jalan tu semua. Ya, adakah betul? Kita tengok apa itu perabot jalan. Tapi sebelum tu kena tahu dulu apa standard pembelajaran yang pelajar akan dapat sebelum ni. Baik, Jangan silakan lupa. cikgu. Okey, yang pertama pelajar mesti tahu nak terangkan jenis-jenis perabot jalan. Yang kedua, pelajar akan mencadangkan jenis perabot jalan. Sebab dia dah belajar, dia akan cadangkan. Akan ada soalan, dia kena cadangkan perabot jalan yang sesuai dekat situ. Baik. Okey, tadi Dina cakap tanda-tanda yang ada atas jalan raya. Kita tengok betul ke tak betul? Jom. Okey, dia adalah kelengkapan yang disediakan di permukaan ataupun di tepi jalan bagi memastikan perjalanan pengguna lebih lancar dan selamat. Okey, Irfan agak-agaklah. Kalau kata tak ada perabot jalan ni, apa akan jadi? Alamak cikgu, maknanya keadaan trafik akan jadi lebih kata apa? Mungkin bahaya cikgu. Ya, betul. Sesak dan juga tidak teratur. Ya, betul. Macam kita lampu isyarat dah rosak pun dah apa jadi pada kita punya jalan betul. kan? Ini kan pula kalau tak ada perabot jalan. Okey, kita pergi yang seterusnya. Okey, untuk jenis-jenis perabot jalan, kita ada 4 jenis perabot jalan yang perlu diketahui oleh pelajar. Yang pertama adalah tanda lalu lintas. Yang kedua adalah tanda jalan dan yang ketiga adalah kelengkapan keselamatan dan yang terakhir adalah kemudahan jalan. Ini adalah jenis-jenis perabot jalan yang pelajar perlu tahu dan perlu bezakan setiap kategori jenis perabot jalan. Baik. Okey. Nampaknya itulah sedikit mukadimah mengenai topik kita pada hari ini iaitu perabot jalan cikgu. Ya, betul. Jadi kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Sukses SPM 2022. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Bertemu kembali kita dalam Sukses SPM 2022 bersama saya Irfan dan Cikgu Intan, tentunya dengan topik kita perabot jalan. Tadi belum terperinci lagi penjelasannya dan saya yakin dan percaya Cikgu akan terangkan kepada kita semua. Jom kita mulakan Cikgu. Okey, kita pergi kepada tanda yang pertama iaitu tanda lalu lintas. Okey, kita tengok ada berapa tanda lalu lintas yang perlu diketahui. Yang pertama adalah tanda peraturan, yang kedua adalah tanda amaran dan yang ketiga adalah tanda maklumat. Dan kita tengok apa itu tanda peraturan, tanda amaran dan juga tanda maklumat. Okey, kita pergi kepada tanda peraturan. Sebut je peraturan. Apa yang Irfan rasa? Undang-undang? Yes, dia berkaitan dengan undang-undang. Kalau kata berlakunya salah laku, apa akan jadi? Tindakan undang-undang akan diambil? Yes, akan ada tindakan undang-undang. Kita tengok tanda peraturan yang pertama iaitu tanda mandatory. Okey, kita tengok apa itu tanda mandatory. Sebut je mandatory maknanya wajib. Maknanya dia wajib ikut arahan bagi mengelakkan kemalangan dan juga membawa kecederaan, kerosakan harta benda dan juga kematian. Jom kita tengok apa itu contoh-contoh tanda mandatory. Okey. Kalau kita perasan dekat sini, tanda mandatory dia akan berwarna biru. Okey. Ini salah satu yang tips yang pelajar kena ingat. Dia tengok tanda biru, bulat macam ni, ini adalah tanda mandatory. Maknanya wajib ikut. Kalau kata pada jalan tersebut, letak je contohnya laluan basikal sahaja. Adakah motosikal boleh? Tak boleh Cikgu? Ya, tak boleh. Tiada kompromi? Ya, betul. Tiada kompromi. Maknanya kalau kata dia letak tanda laluan basikal, maknanya basikal sahaja yang boleh lalu kawasan tersebut. Itu contoh dia. So, satu lagi yang pelajar macam mana nak lebih ingat bila kita tengok colour. Selalunya kita perasan pada warna-warna kan untuk betul. mudah ingat kan. So, kalau berwarna biru macam ni, ini adalah tanda mandatory. Kalau dalam soalan, dia hanya tanya tanda mandatory, dia tak bagi tahu gambar. So, daripada situ kita tahu, oh ini yang colour biru ni. So, yang mana yang berkaitan kita boleh letakkan. Okey, ini adalah tanda peraturan yang kedua iaitu tanda larangan. Bila sebut je larangan, maknanya boleh buat ke tak boleh buat Irfan? Tak bolehlah Cikgu. Ya, Dilarang. maknanya tak boleh buat, dilarang buat. Kita tengok apa itu? Dia adalah memberi panduan dan peringatan kepada pengguna berkaitan dengan perkara yang dilarang. Maknanya dilarang, kalau selalunya dilarang ni kalau apa? Merah rasanya. Kita tengok betul ke tak betul kalau merah. Ya, pandai Irfan. Ya, dia berwarna merah. Kalau kita perasan, kalau color merah ini adalah tanda peraturan bagi tanda larangan. Ini adalah tips-tips yang pelajar macam mana dia nak klasifikasikan tanda-tanda tersebut. Okey, contohnya macam kenderaan dilarang masuk, dilarang membelok ke kanan dan sebagainya lah. Kalau kita perasan dia berwarna merah macam ni, maksudnya dilarang. So kat situ pelajar dah tahu, oh color merah adalah tanda larangan. Okey, jom kita tengok contoh-contoh soalan dia. Silakan. Okey, contoh soalan untuk tanda peraturan. Ada tak siapa-siapa volunteer untuk soalan yang pertama? Okey, Akila. Boleh Akila baca soalan dan terus jawab soalan. Tanda peraturan ialah tanda yang beri tanda peraturan ialah tanda yang dibuat kuasa di bawah. Okey. Boleh Hamsidah dekatkan mikrofon? Okey. Lagi sekali, silakan. Tanda peraturan ialah tanda yang dikuat kuasa di bawah undang-undang lalu lintas. Pelanggaran ada arahan boleh didakwa mengikut ordinan lalu lintas. Berdasarkan Raja 1, namakan tanda peraturan berikut. A. Tanda mandatory. B. Tanda larangan. Okey, kita tengok betul ke tak? Okey, kalau kata dia betul, dia dah boleh jawab, dia boleh dapat 2 markah. Okey, A tadi dia kata tanda mandatory. Betul Akila. Okey, tanda mandatory. Yang kedua, kita tahu kalau merah tadi saya cakap apa? Tanda larangan. So dah dapat 2 markah pada Akila. Senang je kan Cikgu kan? Senang je. Kita ingat warna, kita tahu bentuk, oh dah tahu itu adalah tanda peraturan yang mana. Baik. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya iaitu tanda amaran. Apa itu tanda amaran? Kita tengok pula tanda amaran adalah dia memberi peringatan ataupun memberi amaran kepada pengguna tentang keadaan bahaya yang berada di hadapan. Kita tak sampai lagi dia dah bagi tahu. Okey, kita tengok pula apa itu contoh-contoh tanda amaran ni dan warna apa?
Kalau kita tengok kat sini, dia berwarna kuning. Warna Kalau kuning. kata lagi besar, lagi maknanya amaran dia lagi berbahaya lah. Macam tu je, Baru Ifan tahu. Lagi kan? besar, Bila lagi kita bahaya. besar, lagi bahaya. Nampak sangat kat Okey. situ kalau kata ada kamera kan. Kat situ kita dah tahu dah amaran-amaran dia. Contoh bentuk dia pun berbeza. Kalau kita nampak bentuk jenis diamond macam ni, maknanya dia adalah tanda amaran dan dia berwarna kuning. So dah tahulah kalau kata mandatory tadi color biru, larangan tadi kalau apa Irfan? Merah dan tanda amaran adalah color kuning. So kat sini kita tengok tanda-tanda amaran. Contoh-contoh dia adalah contohnya jalan tidak rata, laluan sempit di hadapan dan sebagainya lah. Kalau kita nampak berbentuk begini maknanya dia bagi amaran awal pada kita supaya kita bersedia ada kemungkinan berlaku bahaya di hadapan. Kena berhati-hati lagi lah, Ya, cikgu. kena lebih berhati-hati bila kita nampak tanda amaran yang ni. Baik. Okey, seterusnya kepada tanda maklumat. Apa itu tanda maklumat? Bila kita kata, maklumat. Apa itu maklumat Irfan rasa? Maklumat ni dia bagi tahu kepada kita berkenaan dari segi mungkin jarak ataupun perjalanan. Ya, kan? betul. Maknanya dia mesti tanda tu dia ada maklumat lah untuk kita sebagai pengguna jalan raya. Iaitu tanda yang memberi maklumat kepada pengguna berkenaan jarak perjalanan, nama jalan, nama bandar, pekan dan arah. Contohnya kan macam kita nampak dia berbentuk macam mana pula? Rasa-rasa? Segi empat tepat. Ya, betul. Dia selalunya berbentuk segi empat dan akan ada maklumat-maklumat yang berkaitan. Jom kita tengok contoh dia macam mana. Contoh dia macam ni. Dia tak ada color yang spesifik, merah, Okey. kuning ke apa tak. Tapi dia berbentuk. Kalau kita tahu, kalau color hijau ni selalu jumpa kat mana, Irfan? Dekat Lebuh Raya. Ya, betul. Kat Lebuh Raya. Selalunya kalau yang berwarna biru ni kita biasa jumpa di jalan raya, jalan raya biasalah. Betul. Okey, selalunya dia berbentuk segi empat macam ni dan dia akan adalah tunjuk arah bulatan, kita punya susu keluar destinasi dan sebagainya. Ini adalah tanda maklumat. Okey, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Okey, siapa volunteer untuk soalan yang seterusnya? Baik, silakan. Saya, Murid-murid Go. cikgu. Siapa tu? Saya yang kuat sangat tu. Okey, kat sini saya cepatkan. Okey, apa jawapan untuk tanda maklumat pada mana? A, B, D, C, O, cikgu. D? D. Okey, kita tengok betul ke tak? Ya, betul. Okey. Maknanya tanda maklumat. Okey, tanda amaran? Terbagi jawapan cikgu. pula. Eh, Ya, okey. betul. Okey. Baik, Okey. mungkin boleh baca soalan seterusnya dan jawab. Silakan Okey. Farzana. Tanda mandatory. B, cikgu. Mandatory B. Okey, betul. Tanda larangan C. Okey. Tanda larangan di C. So maknanya larangan kita tahu dia yang berwarna merah. Mandatory color biru. Kalau amaran kita tahu dia berbentuk diamond. Dan ini adalah tanda maklumat lah. Maknanya dia bagi maklumat pada kita. Okey, seterusnya. Soalan seterusnya. Siapa soalan seterusnya? Baik, mungkin murid Syaz yang boleh? seterusnya boleh baca dan jawab soalan. Okay, Silakan. baca dan jawab soalan. Bahagian 3 di bawah menunjukkan tanda lalu lintas. A. Kelaskan kategori tanda lalu lintas ini, iaitu jawapan dia tanda larangan. Betul tak tanda laju larangan? jawab. Okey. Ya, sebab dia dah nampak color merah tu kan? So Baik, itu adalah tanda larangan. Okey, yang kedua. Soalan B pula, langkahkan dan namakan tanda lalu lintas yang sama kelas dengan tanda lalu lintas di darjah 3. Nama tanda lalu lintas ialah kenderaan dilarang masuk. Kenderaan dilarang masuk. Okey, boleh. Tak ada masalah. Sebab dia adalah masih lagi berada dalam kelas yang sama iaitu tanda larangan. Sama juga macam saya bagi contoh ni, tanda larangan maksudnya kenderaan dilarang masuk. Okey? Baik. Kita pergi yang seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Dina boleh? Okey, Dina. Baca soalan dan soalan jawab. ke? Ya, betul. Baca soalan dan jawab. Kelaskan tanda lalu lintas itu dengan menulis A, B, C dan D pada petak yang disediakan. Tanda mandatory C, tanda larangan B, tanda maklumat D, tanda amaran A. Okey, tanda mandatory tadi Dina cakap C. Dina boleh tak bacakan sekali pada yang C tu apa? pernyataan untuk C dan sebagainya. Merupakan tanda yang bertujuan memberi arahan kepada pengguna jalan untuk melakukan perkara tertentu. Ya, Okey, okey. itu Yang tanda tanda larangan mandatory. tadi baca dan jawab dia punya ni. Tanda larangan B, tanda ini bertujuan memberi arahan untuk tidak melakukan perkara tertentu.
Ya, betul. Tidak. Okey, seterusnya tanda maklumat. Tanda maklumat D. Contoh tanda ini adalah tanda tempat meletak kenderaan dan tanda hospital. Okey. Memberitahu maklumat kepada kita. Ya, dia betul. bagi maklumat. Okey. Yang terakhir. Silakan. Tanda amaran A. Memberi amaran kepada pengguna tentang bahaya di hadapan. Ya, betul ke tak betul? Okey, betul. So, Dina dah dapat 4 markah. Senang je. Kita klasifikasi. Lepas tu terus kita boleh tahu dia berada di kelas mana. Maksudnya pada tanda jalan yang mana. Betul. Okey? Baik. Okey, kita pergi yang seterusnya iaitu tanda jalan. Apa itu tanda jalan? Tadi berkaitan dengan tanda-tanda. Ini berkaitan dengan tanda-tanda di jalan. Apa itu tanda jalan? Adalah panduan kepada pengguna semasa menggunakan jalan raya. Biasanya dia terletak pada permukaan jalan, Irfan. Yang ada, kadang-kadang ada warna kuning pun ada, Ya, warna putih pun betul. ada. Kuning ada, putih ada. Selalunya 2 color tu je Betul. lah kan. Okey, so kita tengok apa itu tanda jalan. Ini adalah tanda jalan. Maknanya dia dilukis di atas permukaan jalan. Yang biasalah, ini memang biasa kita tengok. Ada tak jalan yang tak ada garisan tengah jalan, Irfan? Selalunya kalau macam tu mungkin dekat kampung-kampung lah, cikgu. Ya, dekat kampung-kampung selalu memang dia tak ada garisan tengah jalan, tak ada garisan larangan memotor. Tapi di jalan yang kata apa, jalan bandar memang akan wajib adalah betul. untuk Wajib memberikan ada. penerangan. Kalau tak ada apa jadi, Irfan? Akan berlaku kecelakaan, sesak dan sebagainya. Apa akan jadi, Dina, kalau kata tak ada lintasan penjalan kaki ni? Kita nak lintas ke sebelah tapi tak ada lintasan penjalan kaki, Boleh Dina. ke tak? Apa akan jadi? Boleh ke tak? Tak. Bahaya boleh. kan? Bahaya. Bahaya kata Bila dia. bahaya selalu dia akan ada jejantas. Perasan tak? Kalau kat betul. kawasan sekolah dia akan ada satu jejantas ataupun lintasan pejalan kaki. Supaya apa? Senang nanti dia akan bagi tanda arahan yang bersesuaian supaya pengguna lebih berhati-hati dan selalunya pelajar akan melintas dengan selamat. Ini adalah contoh-contoh tanda Cikgu, jalan. kalau yang garisan larangan berhenti tu macam mana, cikgu? Okey, untuk garisan larangan berhenti, kalau perasan, apa jadi kalau kata kita melebihi kawasan tersebut? Siapa Apa nak jadi? jawab? Zana ke? Syaz ke? Apa akan jadi kalau kata kita tiba-tiba terberhenti, melebihi pula? Macam postman ni kan, kalau kita nampak kan, dia dah lalu pula melebihi. Dia dah berada dalam kotak tu, cikgu. Ya, dia berada dalam kotak. Okey. Macam mana tu? Bahaya ke tak? Macam mana? Bahaya ke tak? Siapa-siapa boleh je volunteer. Bahaya ke tak agak-agak? Bahaya. Kenapa bahaya? Sebab kalau Ifan boleh tolong jawab, cikgu. Boleh. Sebab itu kawasan untuk orang lalu lintas. Jadi kalau dia dah masuk dalam kotak tu, cikgu, mungkin akan berlaku kecederaan ataupun aksiden lah. Betul. Boleh berlakunya kemalangan. Kemalangan jalan raya. Baik. Sebab kita dah lebih kepada garisan larangan berhenti. Nama pun larangan berhenti. Tak bolehlah berhenti masuk dalam dia. Kena keluar pada dia. Okey, itu dari segi tanda jalan. Okey, kita pergi kepada next soalan. Siapa volunteer untuk next soalan? Okey, untuk jawab soalan cikgu. Okey, Akilah. Baca soalan dan terus jawab. Silakan. Okey, boleh jawab? Buka mikrofon dulu. Alright. Boleh Akilah buka mikrofon dulu? Tanda jalan berfungsi sebagai panduan kepada pengguna jalan semasa menggunakan. Boleh Akilah dekatkan lagi mikrofon dengan tak mulut. berapa dengar Akilah. Kurang jelas. Silakan. Lengkapkan tanda jalan yang betul. Okey. Baik. Yang pertama? Yang pertama, garisan tengah jalan. Okey, betul. Yang kedua? Garisan pejalan kaki. Tanda lintasan pejalan kaki. Dan yang ketiga? Tanda larangan memotong. Tanda garisan larangan memotong. Dan yang terakhir? Anak panah arah laluan. Ya, anak panah arah laluan. Kalau Kila dah jawab semua ni, dah dapat kenal pasti soalan, Kila dah dapat 4 markah. Susah tak nak jawab asal-asal Irfan? Tak susah, cikgu, sebab kita punya jalan ni selalu kita akan nampak di mana-mana saja kita berada. betul, Jadi betul. kalau kita boleh faham dan kita boleh ingat, kita boleh jawab soalan dengan mudah saja. Ya, betul Irfan. Senang saja nak skor PKA ni kan. Janji Betul. kita faham dan kita ingat. Okey, ini adalah soalan yang seterusnya.
Okey, soalan seterusnya. Zana. Boleh Zana? Saya terus. Boleh go. Okey, yang pertama baca dulu A. Razak 3 menunjukkan sebahagian jalan yang baru siap dibina. Jalan itu belum dilengkapi dengan tanda lalu lintas. Lakarkan yang berikut pada peta yang disediakan pada Razak. Okey. A. Satu tanda lalu lintas amal yang sesuai di L. Apa Saya agak? rasa tanda kanak-kanak sekolah melintas. Okey, L tanda kanak-kanak. Okey, betul. Wah, Maknanya betul kat lah. situ kita akan letak tanda amaran kanak-kanak melintas sebab ada kawasan sekolah dan juga kawasan perumahan. Okey. Okey, seterusnya. B. Satu tanda lalu lintas mandatory yang sesuai DT. Jalan terus atau ke kanan sahaja. Okey, kalau kata kita dari arah sini, Okey. betul tak? Zana cakap jalan terus, tanda mandatory jalan terus ataupun belok ke kanan sahaja. Kalau kita perasan jalan ni dia tak ada ke kiri. Kiri, betul. Maksudnya kita boleh jalan terus ataupun ke kanan sahaja. Okey, yang seterusnya dan yang terakhir. Satu tanda jalan yang sesuai DM. Okey. Tanda lintasan pejalan kaki. Tanda lintasan pejalan kaki. Betul ke tak betul Irfan? Agak-agak? Betul, sebab ada kawasan perumahan yang menghubungkan kat sekolah tu cikgu. Jadi murid-murid daripada sekolah nak balik ke rumah kena lalu kat situ. Ya, kita tengok betul ke tak betul. Betul. Okey, betul. Kita Okey. ada tanda jalan yang sesuai iaitu tanda jalan lintasan pejalan kaki. Baik. Sebab apa? Sebab di kawasan sekolah dan kawasan perumahan. Terima kasih Cikgu Intan. Wah, lagi jelaslah sebenarnya Ifan belajar mengenai tanda jalan ini dan juga kita akan berhenti seketika. Teruskan bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih bersama Irfan dan juga Cikgu Intan tentunya dalam slot Sukses SPM 2022 dengan topik kita pada hari ini, berabut jalan. Jadi untuk segmen kali ini Cikgu, apa pula diskusi kita? Ya, kita tengok apa pula diskusi kita untuk hari ini ataupun untuk topik yang ini iaitu kelengkapan keselamatan. Bila kita sebut je keselamatan maknanya kena ada ke tak ada? Boleh Kena tak ada. kalau tak ada? Bahaya kalau tak ada. Ya, bahaya kalau tak ada. Kita tengok apa itu kelengkapan keselamatan. Adalah meningkatkan tahap keselamatan pengguna jalan raya. Dia dipasang di bahagian pembahagi jalan, di bahagian tepi jalan dan juga di tepi tiang jambatan. Maknanya perlu ada kelengkapan keselamatan. Jom kita tengok apa contoh-contoh kelengkapan keselamatan. Okey, inilah contoh-contoh dia. Maknanya perlu ada berbendul, ada bonggol, rel adang, jalur derum dan sebagainya lah. Apa akan jadi pada jalan kita kalau tak ada kelengkapan keselamatan ni? Boleh, Siapa Zana? nak jawab? Siapa-siapa nak jawab? Apa akan jadi kalau kata jalan Bahaya kita tu. ni? Bahaya lah Cikgu. Abang Irfan setujulah. Okey, biasanya bonggol ni berada kat mana? Bonggol ni biasa ada dekat taman perumahan ni kot. Dekat taman rumah-rumah. perumahan. Kenapa kena ada kat taman perumahan ni? Selalu kita nampak. Kalau tak ada, Sebab saya rasa cikgu kan, kalau tak ada dekat taman perumahan nanti kereta akan bawa laju. Itu nanti membahayakan orang sekeliling. Ya, membahayakan terutamanya kanak-kanak. betul. Dia keluar terus lari. Dia bukan nak tengok kiri kanan. Betul. Dia terus lari. That's why kena adanya bonggol ni supaya kita lebih berhati-hati dan kita memperlahankan kenderaan. Okey, kalau kata jalur derum. Siapa pernah nampak jalur derum? Bila kita lalu kita akan rasa kereta kita macam nak bunyi macam mana Geduk-geduk. Gedek-gedek macam tu kan. Okey. Siapa pernah lalu yang dia ada gedek-gedek Semua pernah lalu saya rasa Cikgu. Kan? Mesti semua pernah lalu. Kenapa kena ada jalur derum ni? Boleh siapa-siapa volunteer? Silakan. Sebab dia nak memperlahankan kenderaan kot cikgu. Memperlahankan kenderaan. Yakin ke tak ni? Tak nak ada kod kat belakang tu. Abang Irfan kena rasa jawapan ni sama. Agak-agak kenapa kena ada jalur kenapa? derum ni?
Dia nak memperlahankan kenderaan, jangan bagi laju-laju. Ya, betul. Betul, cikgu. Betul, betul. Salah satunya Baik. satu lagi, kalau kita perasan kan, kalau kita balik highway, Okey. lalu lepas terowong Monora, kita akan lalu jalan tu, kalau kita perasan dia bila kita lalu kenapa macam tu? Okey. Sebab kita nak elak daripada pengguna tu mengantuk. Kawasan tu kan berbahaya. So kena adanya jalur derum ni supaya pengguna lebih alert dan Okey. boleh mengelakkan berlakunya kemalangan dan mengantuk lah. Dari sebab mana tu tahu kalau- fungsi yang pasal mengantuk Ya ni? kan, dia macam Baru. deg-deg. Kita pun rasa macam, bukan kita je, kalau bawa anak pun anak-anak akan tanya, kenapa bunyi macam tu kan? Sebabnya dia adalah fungsi dia. Okey, kita pergi kepada contoh soalan. Okey, siapa volunteer? Okey, silakan untuk soalan Saya, cikgu. selanjutnya. Okey Syaz. Baca dan jawab soalan. Silakan. Kelengkapan keselamatan dipasang bagi meningkatkan tahap keselamatan pengguna jalan raya. Nyatakan 3 kelengkapan keselamatan yang terdapat di jalan raya. Yang pertama, kita ada berbendul, Okey, lagi. kita ada bonggol, kita ada rel adang. Okey, kita ada bonggol, kita ada rel adang. Lepas tu tadi kita ada jalur derum pun boleh. Tak ada masalah. Antara banyak-banyak tu kita boleh letakkan. Kalau kata dapat, kita akan dapat 3 markah kat sini. So sebenarnya senang saja. Setuju. Awak dengar cikgu cakap kat depan, ingat cikgu cakap yang bunyi gedek-gedek. So kita ingat kan? Itu Ingat, adalah ingat, jalur gedek-gedek. derum. So dah dapat 1 markah dah kat situ. Betul. Okey, so sangat senang nak skor PKA ni. Tak susah. Okey, kita pergi kepada kemudahan jalan. Apa itu kemudahan jalan? Kita tengok. Kemudahan jalan adalah lampu jalan dan juga telefon kecemasan. Okey, Irfan pernah guna tak telefon kecemasan? Belum pernah lagi, tapi kawan Irfan pernah pakai sebab dia punya tayar pecah dekat jalan. Ya, berlakunya kerosakan pada kereta kita. So that's why kita guna telefon kecemasan. Macam saya sendiri pun tak pernah guna. Dulu macam terfikir-fikir, macam mana nak guna telefon kecemasan? Macam mana nak bagi tahu kita kat mana? Nanti kita tengok macam mana. Okey, Menarik kita tu. pergi yang pertama iaitu lampu jalan. Okey, lampu jalan ni apa kegunaan dia? Adalah untuk meningkatkan jarak penglihatan pengguna pada waktu malam, terutamanya pada kawasan persimpangan, selekoh dan juga bulatan. Sebab kawasan itu adalah kawasan yang sering berlakunya kemalangan kalau kata berada dalam keadaan gelap. That's why kita kena pasang lampu jalan. Dan kita tengok lampu jalan ni sebenarnya ada banyak jenis juga. Betul. Yang kita tahu pendeflor kan dan sebagainya kan. Okey, kita tengok apa itu lampu jalan. Yang pertama kita ada lampu pendeflor. Okey, itu yang biasalah Yang cikgu. biasalah. Yang kedua kita ada lampu wap sodium dan yang ketiga kita ada lampu wap raksa. Setiap lampu ni sebenarnya dia ada kegunaan dia. Okey, contohnya pada lampu wap sodium ni yang color kuning yang biasa kita nampak. Warna kuning? Ya, yang warna kuning yang biasa kita okey. nampak itu adalah lampu wap sodium. Kalau yang raksa ni biasanya dia color putih dan biasanya dia terletak di tol-tol. Kalau kita perasan kat tol, lampu dia sangat terang. Betul? Betul. Tinggi juga kan yang lampunya? tinggi juga tu. Itu adalah sebenarnya lampu wap raksa. Itu adalah dari segi lampu jalan. Okey, kita pergi kepada contoh soalan untuk lampu. Boleh siapa volunteer? Silakan murid-murid cikgu. Okey, Dina baca dan jawab. Padankan. Terdapat beberapa jenis lampu jalan yang digunakan bersesuaian dengan penggunaan kawasan tertentu. Padankan jenis lampu jalan dan penggunaan lampu mengikut kawasan tertentu. Memancarkan warna kekuningan dan dapat dilihat dari jarak jauh. Sesuai digunakan di sepanjang jalan raya. Lampu lampu wap apa? sodium. Betul tak? Okey, betul. Lampu wap sodium. Okey, yang kedua. Memancarkan warna putih yang terang dan mempunyai jangka hayat yang panjang. Sesuai dipasang berhampiran kawasan beli belah atau premis perniagaan. Lampu pendaflor. Okey, betul tak lampu pendaflor? Ya, betul. Yang terakhir. Memancarkan warna putih yang terang dan mempunyai jangka hayat yang panjang. Sesuai dipasang berhampiran kawasan beli belah atau premis perniagaan. Lampu wap raksa. Okey, ini juga boleh digunakan di lampu wap raksa. Digunakan pada highway yang saya cakap tadi itulah. Boleh juga guna lampu plaza wap tol, raksa. cikgu, kan? Ya. Okey, seterusnya kita pergi kepada telefon kecemasan. Kita nak tahu cikgu, macam mana kita nak tahu kat mana kita berada sebenarnya? Ya, betul. Okey, dia digunakan semasa kecemasan seperti kereta rosak ataupun berlaku kemalangan yang memerlukan bantuan peronda.
berada pada setiap 2 kilometer, Irfan. Oh, Setiap 2 kilometer Ada kita satu? akan ada telefon kecemasan. Okey. Saya cuba juga dari rumah saya Seremban ke PD. Saya masuk highway, tapi memang betul lah 2 kilometer. Setiap 2 kilometer adanya Mana? telefon kecemasan. Cikgu dah check dah? Saya dah check dah. Okey, betul lah Okey. ni. Memang 2 kilometer di sepanjang lebuh raya. Dan pihak peronda dia boleh mengenal pasti lokasi kita Okey. secara automatik. Maknanya pengguna tak perlu bagi tahu. Dia dah tahu dah kawasan dekat mana. So dah tak tertanya lagi lah saya. Terjawab dah persoalan saya terjawab tu, dah cikgu. sudah persoalan saya. Di mana sebelum ni saya tanya macam mana nak bagi tahu kat Kan. mana kan. Kita Saya tak pun tahu. muskil juga. Kan muskil juga. Lebuh raya kan panjang. Kita tak tahu kita berada di kilometer mana. Sebenarnya peronda dia dah tahu dah secara automatik. Okey, ini adalah contoh telefon kecemasan yang biasa kita nampak dia berwarna oranye. Betul, Okey, cikgu. kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, siapa-siapa volunteer? Okey, silakan murid cikgu. Ada Saya, tak? cikgu. Okey, Silakan Rana. Fazana. Ini yang semangat yang kita nak ni. Baca soalan dan terus jawab. Lengkapkan pernyataan berikut. Telefon kecemasan digunakan semasa berlaku kecemasan seperti kereta rosak dan berlaku kemalangan. Okey, berlaku. Ia berada Betul. pada setiap 2 kilometer sepanjang lebuh raya. Pihak peronda boleh mengenal pasti lokasi secara automatik tanpa perlu dimaklumkan oleh pengadu. Ya, betul. Kalau Fazana boleh jawab ni masa exam nanti, so 4 markah dah untuk Fazana. Senang-senang je cikgu kan. Senang je Tapi kan. bila tengok dia jawab pun memang yakin. Ya, betul. Sebab kita dah tahu, dia 2 km, lepas tu peronda tahu secara automatik dan digunakan semasa berlaku kereta rosak dan juga berlakunya kemalangan. Kita ingat yang tu sudah boleh skor pada soalan berkaitan dengan telefon kecemasan. Okey, ini adalah contoh untuk soalan bahagian B. Bila soalan bahagian B ni biasanya 15 markah, Ifan. 15 markah? So, Okey, bila banyak tu. 15 markah, dia banyaklah sikit dia punya jawapan. Okey, contoh dia macam diberi, dia akan bagi satu gambar dan pelajar perlu analisis gambar berkenaan. Maknanya kena tahu kawasan ni berada di mana. Adanya sekolah, adanya hospital dan pelajar. Kita tengok pula soalan dia macam mana. Okey, dia cakap berikan cadangan dan justifikasi tanda lalu lintas yang sesuai bagi jalan raya tersebut. Tadi kita nampak dia ada simpang 4, lepas tu dia ada sekolah, dia ada hospital. So pelajar kena analisis dan kena kenal pasti dan juga buat cadangan dan justifikasi. Maknanya bila ada cadangan, pelajar kena cadangkan tanda lalu lintas apa yang sesuai. Okey, itu baru cadangan. Lepas tu dia kena justifikasi pula. Kenapa? Mengapa? Yes, betul Irfan. Kenapa kenapa dia cadang tanda tersebut? Kena bagi tahu. Yang ni saya akan bagi tahu macam mana teknik nak jawab dia. Okey, yang soalan B, kenal pasti 3 tanda jalan yang sesuai bagi jalan raya tersebut. Pelajar jangan tersalah. Tanda jalan dan juga tanda lalu lintas. Kadang dalam soalan dia minta tanda lalu lintas, kemudian dengan tanda jalan. Pastikan pelajar dapat bezakan. Tanda lalu lintas yang banyak-banyak tadi. Ada tanda amaran, tanda larangan dan sebagainya. Kalau tanda jalan, yang berkaitan dengan yang berada di atas permukaan. Garisan tengah ke garisan lintasan berjalan kaki dan sebagainya. Okey, kita tengok contoh jawapan dia macam mana. Okey, untuk soalan bila diberi soalan cadangan dan justifikasi, pelajar perlu buat dalam bentuk tabel. Buat kotak je kan? Ya, buat kotak. Sebab apa? Kita nak mudahkan pemeriksa dia tanda. Jangan kita buat bentuk ayat tanda larangan, kat atas kita buat cadangan, kat bawah kita buat justifikasi. Agak-agak pemeriksa susah tak nak? Susah cikgu. Ya, susah. That's why lah kita kena buat dalam bentuk tabel macam ni. Kita bagi satu cadangan, contohnya tanda larangan beri laluan. Lepas tu kita justifikasikan dia. Kenapa? Untuk beri keutamaan laluan pada ambulans. Itu contoh dia. Lepas tu kita ada tanda larangan meletak kenderaan. Kenapa kita cadangkan? Sebab larangan meletak kenderaan di bahu jalan kawasan hospital. Kalau kata kita letak, akan berlakunya kesesakan lalu lintas dan menyebabkan ambulans tak boleh sampai pada masanya dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh cadangan dan perlu buat justifikasi. Ingat, kalau diberi soalan cadangan dan justifikasi, buat dalam bentuk tabel. Buat cadangan
sebelah dia justifikasi. Tanya balik kat kita. Kita cadang. Kenapa kita cadang? Betul. Kita justifikasikan dia. Kenapa? So kalau kata dah boleh jawab ni, dah boleh jawab, dapat 13 markah. Wah, senang-senang juga. 12 markah dah boleh dapat kat sini. Yang paling penting kena ada rasionalnya ataupun sebab kenapa. Ya, sebab kenapa. Kadang kita buat ayat kita sendiri, Fan. Tak ada masalah pun buat ayat sendiri. Boleh je terima. Janji tak larilah sangat. Walaupun kita guna ayat sendiri, tak ada masalah. Okey, untuk soalan yang seterusnya, kenal pasti 3 tanda jalan raya. Ini tanda apa yang sesuai ada pada yang kita cadangkan pada gambar rajah yang diberi. Tanda jalan, Ya, tanda jalan. Ingat tadi tanda lalu lintas, ini adalah tanda jalan. Yang pertama mestilah kena ada garisan tengah jalan. Kalau tak nanti semua ingat tu jalan dia. Betul. Sebab tak ada garisan kalau macam tu nanti. tengah jalan. Habis. Semua Bahaya. orang nak rasa menang. Okey. So yang kedua kita kena ada garisan larangan berhenti. Kena ada juga pada persimpangan tadi tu. Okey, yang seterusnya kena ada tanda lintasan pejalan kaki sebab kita berada pada kawasan sekolah, memudahkan pelajar untuk melintas. Okey? Ingat ni kalau kata diberi cadangan dan justifikasi, buat dalam bentuk tabel, okey? Jangan buat dalam bentuk ayat. Baik, untuk memudahkan pemeriksa juga Ya, dan untuk anda betul. mendapatkan markah yang maksimum. Ya, betul. Terima kasih Cikgu Intan untuk penjelasan di segmen ini. Jadi sekarang ini kita ingin berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih kekal bersama kami tentunya dalam Sukses SPM 2022 bersama saya Irfan dan Cikgu Intan. Jadi untuk hari ini kita sedang belajar dan berdiskusi mengenai tanda jalan dan juga perabot jalan. Jadi untuk segmen ini saya percaya cikgu akan beralih pula kepada susun atur perabot jalan, kan? Ya, betul. Jom betul, kita Irfan. mulakan. Okey, untuk kita buat susun atur perabot jalan, kita kena ada perkara-perkara yang perlu diberi perhatian. Kita tak boleh main letak je, Irfan. Apa jadi kalau kata kita main letak je tanda amaran ataupun tanda larangan dan sebagainya? Buatkan orang keliru. Ya, dia mengelirukan pengguna. So that's why kena ada perkara-perkara yang perlu diberi perhatian. Okey, kita tengok yang pertama. Memastikan papan tanda boleh dilihat walaupun dalam keadaan hujan lebat dan jarak jauh. Biasanya kita akan nampak itu adalah sebagai kita punya panduan kita. Kalau kata berlakunya hujan lebat, kita akan tengok dia mesti jelas. Kalau tak jelas itu maknanya papan tanda tu mesti diguna yang tak berkualiti. Dia tak ikut spek yang telah ditetapkan oleh JKR dan sebagainya. Yang kedua, memastikan maklumat dan simbol dalam papan tanda mengandungi maklumat yang betul, padat dan mudah difahami. Jangan buat karangan sepanjang-panjangnya pula. Siapa sempat nak baca, cikgu? Siapa sempat Tengah nak baca? memandu ni. Ya, betul. Tengah memandu, jangan. Kadang kita tak pernah sampai kat tempat tu. Okey. Tiba-tiba kita pergi, dia bagi ayat, okeylah, ayat panjang tiba-tiba jawi pula. Sudah. Betul. Macam mana? So, dia akan mengelirukan pengguna dan menyebabkan pengguna tu rasa susahlah kan? Dia keliru lah, cikgu. Ya, dia dah keliru. Okey, yang ketiga, kita kena pastikan papan tanda kita diletakkan di tempat yang selamat dan tidak mengganggu. Ini tak pergi letak betul-betul kat tengah jalan. Aduh. Sesuai ke tak sesuai? Tak sesuai. Ya, tak sesuai. Dia akan mengganggu pengguna dan menyebabkan kemalangan. Okey, seterusnya kita pergi perkara yang perlu diberi perhatian adalah memastikan tanda jalan seragam. Pernah tak kita jumpa tanda jalan sekejap besar, kejap kecil, lepas tu sekejap lagi ikut suka dia je, colour pun ikut suka. Ada tak? Pernah tak nampak dekat Malaysia ni macam tu? Tak ada, cikgu. Ya, tak ada. Mesti dia seragam dan dilihat sepanjang masa. Ini tak ikut suka je. Kejap malam nampak, siang tak nampak. Tak boleh. Dia mesti dilihat sepanjang masa. Tak kisah siang ataupun malam. Dan dia akan pantulkan cahaya. Maknanya pada waktu malam dia akan pantulkan cahaya, so kita akan nampak tanda jalan kita. Okey, yang kelima, memastikan tiang paduan dipasang pada bahagian kiri dan kanan. Terutamanya pada bahagian selekor dan jalan yang berbahaya. Dia bagi kita alert lah bahawa kawasan itu adalah kawasan selekor dan kita akan lebih berhati-hati. Okey, dan yang terakhir adalah memastikan lampu jalan dipasang pada kawasan persimpangan bagi mengelakkan kemalangan pada waktu malam. Sebab tu kita kena pasang lampu pada persimpangan. Kalau kata tak ada lampu pada persimpangan, Irfan, apa akan jadi?
mungkin saya tak nampak cikgu dan mungkin akan berlaku lagi kemalangan jalan Ya, raya. akan berlaku lagi kemalangan sebab kita kat situ kawasan kita tak tahu siapa. Biasalah siapa yang kat depan persimpangan kita. Siapa depan kita, siapa yang nak jalan dulu. Betul. Kalau yang jenis ikut peraturan bagi signal, okey. Okey, cantik. Cantik kita tahu. Tapi kalau kata yang jenis tak bagi signal, tak ada pula lampu jalan. Kita pula menonong je jalan. Aduh. Mulalah berlakunya kemalangan. Okey, itu dari segi susun atur perabot jalan. Okey. Okey, boleh tak kalau kata saya nak minta pelajar bagi pendapat apa jadi kalau kata di Malaysia, di jalan awak sendirilah, tak adanya perabot jalan. Okey, saya mulakan dengan Farzana. Boleh? Silakan Farzana. Wah, gelak besar dia. Baik. Nampaknya tersenyum lebar. Mungkin dia ada banyak idea nak curahkan cikgu. mungkin. Silakan. Soalan cikgu tadi, kalau tak ada perabot jalan Apa pendapat awak Jalan kalau saya kata sendiri. tak ada perabot jalan? Apa yang akan berlaku dekat Apa akan awak berlaku? ataupun orang sekelilingnya? Biasalah, kalau tak ada perabot jalan, akan aksiden. Okey. Lepas tu, dia menyusahkan orang untuk jalan-jalan tu. Menyusahkan orang lain. menyusahkan Okey, orang lain. betul. Sila. Lepas tu, Ada lagi orang tu je lain? lah kot. Yang lain nak okey. membantu. Apa lagi pendapat awak? Dina, Ada. boleh saya minta pendapat awak? Rakan-rakan yang nak tambah Ya. kepada jawapan Farzana tadi, silakan. Dan cikgu jalan akan jadi huru-hara. Jalan Huru-hara? jadi huru-hara. Ya, huru-hara. Sebab Dia macam serabut. Ya, Serabut betul. lah, kan? Serabut. Semua orang rasa betul. Dia buat betul. Sebab Dia apa? nak lalu dulu. Semua dia. dia. Nak lalu dulu. Ya, betul. Sebab dia rasa dia betul. Tak ada tanda yang menyatakan kat situ tak boleh. Itu tak boleh ini. Betul. So, dia rasa semua betul. Okey, Syaz. Apa pendapat awak? Kalau tak ada tanda lalu lintas dan tanda jalan ni? Pendapat saya kalau tak ada nanti boleh menyebabkan kemalangan dan tidak berlaku dan tak selamat lah kalau nak Tak mandi. selamat. Okey. Walaupun nak keluar daripada rumah, tak adanya bonggol tu kan. Membahayakan kanak-kanak. So, Betul. tak apa pentingnya tanda jalan ni. Walaupun dah depan rumah kita je pun. Okey, yang terakhir Akila, ada tak idea, pendapat kalau tak adanya tanda lalu lintas dan tanda jalan? Boleh buka mikrofon dulu Akila. Kita tak dengar suara awak dekat sini, suara Akila kat sini. Boleh dekatkan lagi Dekatkan mikrofon mikrofon. dengan mulutnya. Tak dengar lah. Okey, tak apa, tak apa. Okey, Mungkin nampaknya- ada rakan lain yang boleh jawab. Okey, betul. Mungkin ada. Tak apa, tak apa Kila. Kita dah mencuba nak buat macam mana. Betul. Okey, tak ada masalah. Okey. Cikgu, Ifan ada soalan. Okey, Irfan. Contohlah, kalau kita keluar rumah, memang tak ada tanda jalan, tak ada perabot jalan. Jadi sebagai seorang pengguna jalan raya, cikgu, macam mana kita nak lagi berhati-hati? Maksud saya dekat sini, adakah kita kena macam sentiasa berwaspada, tengok dulu kanan kiri ke apa semua? Atau macam mana? Okey, kalau macam sebelum kita ambil lesen, ingat tak? Dia Okey. mesti kata kena jalan utama yang kena jalan dulu. So kita di Ah. persimpangan maknanya jalan utama yang kena jalan dulu. So kat situ kita dah boleh alert. Okey. Kadang tak semua persimpangan dia ada tanda lalu lintas. So Setuju. kita sendiri yang dah tahu kalau siapa yang ambil lesen mesti ingat. Ingat. Kan? Ingat tak Irfan? Ingat, cikgu. So mesti akan ingat bahawa orang yang berada di jalan utama yang Okey. akan jalan dahulu, kemudian baru kita masuk. So apa-apa pun utamakan, tak apa kita akan utamakan yang belah kanan kita. Belah kanan, Dia okey. masuk dulu dan baru kita. Itu Baik. adalah salah satu tips lah. Itu dah macam JPJ pula saya. Tapi masih berkenaan, Ya. contohlah kalau Ya, kita nak betul. jumpa tanda jalan kan Betul. cikgu. Baik, Ya. terima kasih cikgu untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sepanjang 1 jam ini mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan. Silakan cikgu. Okey, untuk perabot jalan, apa yang pelajar perlu tahu, perlu klasifai adalah jenis-jenis tanda lalu lintas. Ingat, ada tanda mandatory, ada tanda larangan, amaran dan juga maklumat. Ingat bentuk, ingat color, insya-Allah boleh jawab. Bila diminta cadangan dan justifikasi, ingat buat dalam bentuk table. InsyaAllah boleh dapat full mark kat situ. Kita mudahkan pemeriksa,
pemeriksa akan bagi lagi banyak markah kat kita. Betul. Janji jawab soalan dengan betul. Jangan lari banyaklah. Jangan lari Yang banyak. penting kita bagi apa yang pemeriksa nak dan kita akan dapat markah yang sepatutnya. betul. Baik. Terima kasih Cikgu Intan kerana bersama saya pada hari ini. Tentunya untuk sukses SPM 2022 dengan tajuknya perabot jalan. Bukan di rumah saja perabot, di jalan juga ada. Jadi dengan kita sentiasa leka dan kita kena patuh kepada semua undang-undang di jalan raya. Jumpa lagi insya-Allah. Saya Irfan Syahmi. Assalamualaikum.